Ketiadaan geran tanah menjadi isu penyaluran bantuan rumah mangsa banjir di Manik Urai, Kelantan. Prosedur yang ketat itu didakwa melambatkan lagi proses bantuan yang mana peruntukannya telah pun sedia ada. Rumah yang rosak gagal dibaik pulih apatah lagi mendapat bantuan rumah kekal yang tersepit dan tertekan mangsa banjir itu sendiri. Laporannya saya sediakan untuk segmen #Pulihkan Harapan. Muhammad Hassan Ali, 74 tahun, telah menetap di kampung Manik Urai Lama sejak awal tahun 1980-an. Rumahnya didirikan berdekatan landasan kereta api. Dia yang mempunyai 4 anak, kini tinggal bersama isteri dan seorang cucu. Banjir lalu menyebabkan rumahnya musnah, yang tinggal kini hanya tapak rumah. Namun kerana tanah yang diduduki bukan miliknya, sukar baginya menerima bantuan. Kalau KTN nak balik tanah ni, tu Pocik serah kepada nasib Pocik, Allah yang menentu mana Pocik nak duduk balik. Waktu masa ini, Pocik tak boleh nak katakan di mana Pocik nak duduk. Masalah itu turut membelenggu Hamzah Hassan dan keluarga. Kedai makan dan rumah yang dibina bersebelahan turut musnah. Dakwa Hamzah dia gagal mendapatkan bantuan kerana tapak dibina atas tanah rizab jalan. Namun dia berusaha memulihkan kehidupannya dan memulakan perniagaan seperti biasa. Kira-kira 60 buah rumah setinggan yang terletak di tanah KTM, di sungai dan juga tanah rizab jalan di Manik Urai telah musnah ketika banjir baru-baru ini. Dan mereka mendakwa telah dinafikan hak untuk mendapatkan bantuan membaik pulih rumah mereka dan juga mendapatkan rumah kekal. Kampung Manik Urai Lama ini dihuni 5,119 orang penduduk daripada 502 keluarga. Bah Kuning Kelantan akhir tahun lalu menyebabkan 480 rumah di sini ditenggelami air. 138 daripadanya musnah 100%. 170 lagi terpaksa dibaik pulih. Peruntukan sehingga RM10,000 sebuah bagi tujuan itu telah pun disediakan. Namun disebabkan 80% penduduk terlibat tidak mempunyai geran, bantuan itu tergendala. Tak sepertikanlah geran tu kan, sebab kalau nak pertikalkan geran tu, kalau bayar pun, kalau dia orang pergi bayar kan, pergi deposit apa pun, 3 tahun, 4 tahun tak boleh lagi geran. Sampai bila kan? Tak sekira lah sangat geran tu. Kira permudahkanlah urusan ni. Rohani antara 10 pemilik rumah yang telah lulus menerima bantuan rumah kekal daripada kerajaan pusat. Saya merayulah kepada mana-mana agensi, mana-mana kerajaan negeri ke apa ke, apabila nak tubuh ke satu penempatan baru, berilah mereka yang semacam ni. Yang contohnya tanah. Mereka ada rumah sendiri tapi tanah kerajaan, tanah ketapi lah, ataupun mempunyai rumah sendiri tapi tanah tepi sungai. Mempunyai rumah sendiri tapi di tanah di tengah jalan. Jadi mereka inilah yang patut diberi keutamaan yang akan dibina tak lama lagi di Simpang 3 Kueri. Dan biarpun telah 3 bulan berlalu selepas Kelantan dilanda bah besar, masih ada kumpulan sukarelawan meneruskan jihad menghulurkan bantuan. Saya turut bersama pakar motivasi Raja Syamri Raja Husin dan The Third Force Team turun padang ke beberapa lokasi membantu golongan sasar. The Third Force Team telah wujud 3 hari selepas banjir melanda pantai timur 20 Disember tahun lalu. Menurut Raja Syamri selaku penaung, ia bantuan ketiga selepas kerajaan pusat dan negeri. Ia dianggotai oleh 5 sukarelawan sepenuh masa yang berkhidmat tanpa birokrasi. Semua NGO, banyak NGO yang terlibat, saya rasa lebih daripada 100 buah NGO yang terlibat dengan saya. Individu, agensi kerajaan, kita semua top force. Okay? UPSI, IPTA, kita semua top force. Kita semua adalah bantuan ketiga. Dia bukan satu organisasi, bukan satu persatuan ke satu NGO. Sebab saya percaya sebarang penubuhan NGO baru atau kumpulan baru hanya akan menambahkan perpecahan dalam masyarakat. Perjuangan mereka juga telah menarik penglibatan sukarelawan antarabangsa. 9 negara terlibat, termasuk Arab Saudi, Brunei dan Singapura. Kata Raja Syamri, jihadnya itu diharap dapat memberi inspirasi kepada orang ramai. Kita tidak kutip derma. Kita menggalakkan orang datang dan bagi sumbangan sendiri. Lihat sendiri kesan kemusnahan. Kalau ada anak-anak, bawa anak-anak tengok bagaimana sebiji rumah tu diangkat tinggi, dipusing, diterbalikkan, diletak di atas rumah yang lagi satu. Jadi kesan kemusnahan tu sangat besar. Dan sekarang ini
Saya percaya semua agensi kerajaan, baik kerajaan pusat dan kerajaan negeri bertungkus lumus untuk nak membantu. Oleh kerana skala kemusnahan terlalu besar, kita semua adalah bantuan yang ketiga. Kita bantu kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Tambahnya fokus terbaru membangunkan surau, masjid, jalan dan rumah kepada golongan memerlukan. Seperti di Bahagia dan Mambung, surau dan jalan masih dalam pembinaan dan dijangka siap sebelum Ramadan ini. Setakat ini, The Third Force Team telah membina 5 buah surau dan lebih 20 rumah mangsa banjir golongan miskin. Terima kasih semua kerana memulihkan harapan kami. Segmen Pulihkan Harapan minggu depan mengupas permasalahan penduduk di Bertam Lama dan Dabung serta isu jambatan dan landasan kereta api runtuh di Kemubu dan Pulau Stelu. Amin Haidar Ibrahim, Berita TV 9.